Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Mat Wazir. Nombor matrik 221268. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil atau dapatan kajian kes saya yang bertajuk Implikasi pendekatan teori Kaunsil Islam Imam Al-Ghazali terhadap isu menunaikan solat fardu di awal waktu dengan menggunakan teknik imtihan. Teori Kaunsil Islam ini dilihat bersesuaian dengan klien disebabkan isu tersebut merupakan amalan harian amalan ibadah harian yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kajian kes ini tidaklah membincangkan tentang kewajipan untuk menunaikan solat fardu, akan tetapi kajian kes ini lebih untuk meningkatkan kualiti amal ibadah klien, bagi memastikan klien lebih berdisiplin dalam melakukan amal ibadah mereka. Jadi pengkaji menggunakan teknik imtihan sebagai salah satu cara bagi klien untuk menunjukkan perubahan tingkah laku mereka dalam menunaikan solat fardu di awal waktu. Jadi penyataan masalah atau isu di sini bermula apabila pengkaji melihat murid sering datang lewat ke sekolah, dan apabila ditanya kepada mereka apakah sebabnya mereka datang lewat, disebabkan mereka ini tidak dapat menguruskan masa dengan baik. Selain itu juga pengkaji juga telah bertanya kepada mereka adakah mereka ini menunaikan solat fardu subuh, dan mereka pun menjawab mereka solat fardu subuh tetapi mereka solat di luar waktu. Jadi perkara ini sekiranya dinormalisasikan dalam kalangan murid, ia dilihat akan memberi kesan lebih besar dan membawa kepada pengabaian solat fardu. Jadi selain itu juga isu ini dilihat amat penting juga disebabkan ia juga merupakan satu instrumen untuk menilai murid di dalam kelas bagi bertaksiran bilik darjah. Sekiranya murid tidak mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dalam mata pelajaran pendidikan Islam yang memerlukan murid untuk menunaikan solat di awal waktu, jadi ini akan beri kesan kepada tahap penguasaan mereka sekiranya mereka tidak mengamalkannya. Jadi begitu jugalah dengan guru, mereka juga sukar untuk menilai murid-murid ini disebabkan mereka tidak mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Jadi metodologi kajian di sini adalah pengkaji memilih seorang klien dari tingkatan 3 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai, dipilih untuk menyertai kajian kes tersebut. Jadi bagi mendapatkan data, pengkaji telah menggunakan tiga instrumen, antaranya ialah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Jadi objektif kajian kes ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor murid melewatkan solat fardu di awal waktu, dan yang kedua adalah untuk mengetahui implikasi teknik imtihan terhadap klien yang menunaikan solat di hujung waktu. Jadi bagi mendapatkan kedua-dua data tersebut, iaitu objektif kajian, pengkaji telah menemu bual klien dan bertanya sebanyak 10 soalan, dan klien juga dikehendaki untuk melakukan tugasan melalui senarai semak yang dibina oleh pengkaji. Dan yang ketiga adalah klien akan dipantau ataupun pengkaji sendiri akan memerhati perubahan yang berlaku sepanjang proses bimbingan tersebut. Jadi di samping itu juga pengkaji juga telah memberikan satu intervensi, iaitu smart solat, yang mana klien perlu memuat turun aplikasi yang boleh memberikan mereka ini notifikasi tentang masuknya waktu solat. Dan melalui intervensi tersebut juga klien juga perlu memuat naik gambar ataupun video di dalam pautan Padlet lah yang telah dibangunkan oleh pengkaji sebagai bukti
klien istiqamah dalam melakukan solat, dalam menunaikan solat di awal waktu. Jadi hasil ataupun dapatan daripada kajian kes ini menunjukkan teknik serta intervensi yang telah diberi kepada murid ataupun klien tersebut menunjukkan perubahan yang baik. Klien dapat menunaikan solat di awal waktu. Klien telah melakukan 5 perkara seperti yang telah diminta ataupun setelah yang disenaraikan oleh pengkaji di dalam senarai semak, serta mereka juga telah memuat turun serta intervensi juga berjaya, iaitu mereka memuat naik gambar dan video, dan mereka juga mendownload aplikasi. Dan sebagai kesimpulannya adalah teori Kaunsil Islam Imam Al-Ghazali dengan menggunakan teknik imtihan ini dilihat mampu untuk membimbing pelajar dan dilihat sebagai satu teknik yang berjaya untuk menunjukkan perubahan tingkah laku klien tersebut dalam memastikan mereka menunaikan solat fardu di awal waktu. Dan pengkaji berharap amalan menunaikan solat fardu klien tersebut tidaklah terhenti di sini, malah berterusan sehingga menjadi contoh kepada kawan-kawan, malahan kepada agama-agama lain yang terdapat di negara kita. Jadi saya rasa sampai sini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.